إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة Surah Al-Ankabut. Mari tengok tuan-tuan. Al-Ankabut. Wallahi saya baca semalam, saya menitis air mata tuan-tuan. Ni, tengok ayat dia. Inna salata, tengok tuan-tuan. Ayat 45, minta maaf. Surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mana ulama kita? Mana ulil amri kita? Allahu akbar. Salat. Baru ni saya ingat perlis Bumi Sunnah akan mendahulukan umat Islam untuk rapatkan saf. Panggil jemaah semayang. Jangan takut. Rupanya masih lagi jarak. Perlis Bumi Sunnah ni, bumi yang kita sayang. Wala haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan rahmati Allah, apa nak kata? Saya, tuan-tuan dan puan-puan, saya ni adalah sebahagian daripada ahli Majlis Fatwa Negeri Perlis. Waktu kami fikir macam mana nak buat SOP di masjid di surau ni, kami tak buka buku WHO, kami tak buka buku Dajjal. Bahkan seluruh dunia buat fatwa yang hampir sama. Dan bukan SOP ni hanya dalam masjid, SOP ni di mana-mana saja. Kalau ada pelanggaran SOP di tempat lain, kita buktikan masjid berdisiplin. Dan hari ni dengan SOP yang ada, kita berjaya mengekang kluster masjid dah tak ada dah. Kita dah belajar daripada kluster yang berlaku sebelum ini, yang mana bukan salah mereka tak sedar benda tu merebak di Seri Petaling. Alhamdulillah kita berjaya. Dan tidak ada lagi kluster besar-besar yang melibatkan masjid kerana SOP yang ada ni. Baik, bila kita nak timbang, dia kata, oh, ini semua nak mengubah agama kita. Baik, tak payah pergi masjid lah kalau solat jarak-jarak ni. Ada yang kata gitu. Kita kata, kalau awak menuduh orang yang membuatkan SOP untuk menyelamatkan nyawa ni adalah ejen Dajjal, saya pun boleh tuduh awak juga adalah ejen Dajjal. Kenapa? Kerana awak larang orang pergi masjid. Dia kata, awak buat apa? Saf pun jarak. Kita kata, ya akhi, saf, rapatkan saf memang dituntut dalam agama. Rapatkan saf memang dituntut dalam agama. Ini kita tidak ada khilaf. Tetapi rapatkan saf, dia tak termasuk dalam rukun salat. Orang yang tak rapatkan saf, salat dia still sah. Dalam hadis riwayat Abu Bakrah umpamanya, dia tak masuk dalam saf, dia solat, lepas tu dia masuk ke pelan-pelan. Nabi SAW tidak mengarahkan dia untuk ulang semula salat dia, menunjukkan sebab itu majoriti ulama, walaupun minoriti mengatakan salat merapatkan saf adalah wajib, tetapi majoriti ulama mengatakan merapatkan saf itu adalah sunat. Tak apalah kalau kita nak kata wajib pun, tetapi wajib itu tidak sampai kepada tahap daruri, ia hanya kepada tahap tahsiniyat. Saya ada berbicara dengan sebahagian daripada asatizah yang tidak bersetuju dengan SOP ni. Dia kata jarak merapatkan saf adalah daruriyat. Saya tak setuju dengan dia. Saya kata merapatkan saf adalah tahsiniyat. Walaupun dia pegang pada pendapat wajib, ya, wajib pun wajib, tapi dia tahsiniyat, dia bukan daruriyat. Apa maksud tahsiniyat, daruriyat? Daruriyat ni kalau kita tak rapat, agama mungkin akan hancur ataupun nyawa mungkin akan hilang. Sekarang kita berdepan dengan satu pandemik, iaitu semua orang ada kemungkinan untuk bawa virus. So kita bagi jarak. Jarak untuk selamat. Jadi, siapa yang dah mati disebabkan jarak ni? Tak ada. So, merapatkan saf bukan termasuk dalam daruriyat, walaupun awak pegang ia wajib. Dia adalah tahsiniyat, iaitu pensyariatan hukum adalah untuk kecantikan agama. Sama macam menutup aurat juga, para ulama mengkategorikan dia sebagai tahsiniyat. Jangan salah anggap, bila saya kata tahsiniyat, bukan mengatakan ia tidak wajib. Menutup aurat wajib. Tetapi bila bertembung di antara menutup aurat dengan nak menjaga nyawa, maka dahulukan daruriyat yang menjaga nyawa. Kerana itu, para ulama, boleh saya katakan, ijma' hari ini mengatakan, orang yang sakit dibenarkan. Kalau tak dirawat, dibenarkan untuk membuka aurat, untuk dibuat pembedahan pada dia untuk menyelamatkan nyawa dia. Ini benda yang kita kata bila bertembung. Bila tak bertembung, buatlah semua. Bila tak ada wabak, rapatlah balik. Sekarang ni ada wabak. Kita berdepan dengan situasi yang ada wabak. Diorang kata benda ni tak pernah berlaku dalam sejarah Islam. Ini orang yang malas membaca. Kalau kita tengok dalam Siyar A'lamin Nubala, pada tahun 448 Hijrah, tuan-tuan dan puan-puan, di Andalus, masjid pernah ditutup kerana tidak ada wabak, sangat-sangat berlaku, sangat-sangat dahsyat. Masjid tak ada orang. Ibn Hajar juga pernah menyebutkan
pada tahun 800 lebih, pada kurun yang ke-9 pernah berlaku di Masjidil Haram. Dekat Masjidil Haram cuma ada 3 orang je, imam dengan 2 orang je makmum dia. Kerana apa? Ada yang kata kerana mereka sibuk menguruskan mayat, disebabkan hari itu di Mekah pada masa itu 40 orang sehari mati. Ada yang kata disebabkan mereka takut berjangkit. Tapi ada berlaku dalam sejarah. Ada yang mereka kata, baik tak pergi masjid macam ni. Awak jangan, bila tak dapat satu sunnah, awak jangan buang sunnah yang lain. Kerana dalam agama ini, bila nak faham dalil, kita kena faham secara holistik. Nabi SAW apabila nampak kepada sahabat dia Imran bin Husain mempunyai penyakit, Nabi kata apa kat dia? Salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jan. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Berdiri itu rukun. Kalau tak mampu duduk. Kalau tak mampu juga mengiring kalau sakit. Adakah orang, kenapa tak solat ni? Saya tak boleh berdiri ustaz. Jadi alang-alang tak boleh berdiri, saya tak payah solat terus lah. Kalau solat pun ikut dajjal, nak buat apa? Tak. Nabi SAW memberikan keringanan kepada manusia. Ada hukum hakam yang akan berubah mengikut kepada situasi. Ada keadaan yang berubah mengikut kepada keperluan pada zaman itu. Jadi bila kita tengok orang tak boleh rapat, tak digalakkan rapat kerana berkemungkinan akan berjangkit disebabkan ada sujud dan seumpamanya, maka kita jarakkan dan kita berjaya menjadikan ni. Tapi adakah tak perlu ke masjid? Bila masjid dibuka, pergilah masjid. Kenapa? Kerana kita dah letakkan SOP, insya-Allah selamat. Daripada tak pergi masjid. Sedangkan dalam hadis ada menyebut tentang kelebihan pergi ke masjid. Nabi SAW menyebutkan setiap langkah akan mengangkat darjat, setiap langkah akan mengurangkan. Jangan jadi orang yang tak dapat buat satu sunnah, semua sunnah tak nak buat. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sekadar yang kamu mahu. Lepas tu Nabi SAW juga menyebutkan, idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku bila aku mengarahkan kamu melakukan sesuatu, buatlah sekadar yang kamu mampu. Tak dapat buat semua, kita buat mana yang mampu. Al-ma'sur la yasqutu al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Benda yang mudah tidak akan, benda yang mampu buat tidak akan gugur dengan benda yang tak dapat dibuat. Jadi pergilah masjid. Cuma kita jarakkan sedikit. Cuma kadang-kadang saya heran juga. Waktu tak ada wabak, dia punyalah tak nak rapat. Tapi bila ada wabak ni, dialah kempen. Kan? Jadi sebab itu saya jadi macam keliru sikit lah.